Salam ceria dari kami Malaysia. Hari ini saya Nazrul Rahman bersama Sofia Nur Solehatun. Nur Solehatun. Saya selalu letak Tun Nur Soleha. Macam nanti marah pula. Tak apa, kita baru lagi berkenalan di MHI kan. Saya teruja sebab pagi ni, pagi Isnin 27 September saya bersiaran dengan seorang princess, seorang bidadari pada hari ini. Cantik betul dia ini. Sampai terkesima saya tak terkeluar perkataan. Jangan macam tu. Saya pun teruja bersama dengan Nazrul Rahman. Memang ialah ternyatanya orang kata legend penyiaran bersama sebelah saya. Semoga anda keadaan yang sihat, ceria bersemangat pagi ini, pagi Isnin. Dan tentunya kita akan membawa pelbagai pengisian yang menarik untuk anda. Antaranya adalah berkenaan dengan keluarga Malaysia. Ini antara inisiatif yang sungguh baik oleh pasangan suami isteri ini. Tapi sebelum itu nak meninjau jugalah apa yang berlaku over the weekend, hujung minggu antara aktiviti keluarga di mana Nas, Taman Tugu dan juga Taman Titi Wangsa. Macam mana weekend Sofia? Beriadah di mana? Saya menghabiskan hujung minggu saya bekerja. Bekerja sama seperti saya. Tapi kepada rakyat Malaysia di sini, wow, begitu committed untuk beriadah. Kita, ya, asalkan kita committed. Itu adalah semangatnya. Janji SOP diterapkan. Itu yang kita suka. Jadi kita lihat paparan dari Taman Tugu dan juga Taman Tasik Titi Wangsa. Lihatlah rakyat Malaysia beriadah dan setakat ini negeri-negeri yang telah melalui fasa 2 dan seterusnya telah pun menjinakkan diri untuk terus cuba menerapkan norma baru. Dan saya teruja juga bila kita nampak semuanya beriadah dan masih menerapkan SOP kan. Jarak dia ada, masking dia pun ada. Betul. Tapi kalau kita lihat di sini hujung minggu, ini consider saya rasa lengang sangat ni ya. Masih lengang lagi. Tapi tahu tak Nas, saya berperasaan sangat gembira melihat inilah perubahan yang kita telah pun kecapi setelah 2 tahun menghadapi pandemik. Kita menuju harapannya ke arah endemik pula, dan semalam kita difahamkan 83.1% peratusan yang komplit lengkap vaksinasi di kalangan dewasa telah pun dicapai. Alhamdulillah. Betul. Dan 90% lagi kalau kita capai itu, mungkin kebenaran rentas negeri pula akan dibenarkan. Sedikit masih lagi, insya-Allah kita akan wara-warakan berita happy tersebut. Betul. Apa yang ingin kita bangkitkan pada hari Isnin ini untuk terus memberikan anda inspirasi sepanjang minggu adalah kita akan bersama-sama dengan gandengan suami isteri yang berkhidmat untuk anak-anak istimewa. Ya, kita bersama dengan mereka dari Pusat Jagaan dan Latihan Insan Istimewa IMC. Dan gandengan suami isteri ini telah berjuang selama 20 tahun, Sofia. Wow, mewujudkan pusat latihan kanak-kanak istimewa, menyediakan pelbagai jenis latihan dan pelajaran. Dan tentunya bukan mereka sahaja yang disantuni, malah ibu-ibu tunggal yang mungkin memerlukan satu restoran atau kedai runcit diwujudkan untuk mereka. Dan inilah dia yang kita melihat, kata inisiatif pasangan suami isteri ini, walaupun ialah mereka berhadapan dengan pandemik, kekangan juga, tetapi kelangsungan kehidupan orang lain tetap dijaga. Tetap menjadi orang kata prioriti buat gandengan suami isteri ini. Kita bakal bersama dengan Sani dan Ragini Shailesh selepas ini, dan kita juga bakal berkongsikan perkembangan terbaru di Kemensa Heights, ya, apa yang telah berlaku tidak berapa lama sebelum ini. Kejadian tanah runtuh yang telah melibatkan 28 keluarga terjejas. Jadi dalam laporan MHI, kita telah pun membuat tinjauan dan earliest report kita adalah pada pagi ini. Jadi kita akan membawakan yang terkini daripada penduduk Kemensa Heights, apa yang sedang mereka lalui dan apa yang kita boleh bantu sebagai rakyat Malaysia, insya-Allah. Dan juga daripada sudut penguatkuasaan lah, bagaimana mungkin banyak persoalan yang telah pun ditimbulkan. Mungkin ada setengah pembangunan itu diwujudkan sebelum wujudnya satu orang kata SOP atau prosedur yang sepatutnya diadakan. Melihat kata struktur tanah, adakah ia kukuh, adakah terlampau berhampiran dengan sungai dan sebagainya. Dan ini yang kita risau, kesan pergerakan ini bukan kita akan lihat sekelip mata, tetapi makan masa beberapa tahun. Bila wujudnya kata perubahan cuaca yang mendadak macam sekarang ni, kan kita melihat setakat semalam hujan yang lebat di seluruh Shah Alam, daerah Petaling, kita risau kalau tempat-tempat yang kata mempunyai risiko seperti itu, apakah nasib penduduk di sana? Tepat sekali. Jadi kalau kita pun nak keluar kerja pagi ni pun bantu dekat sekitar Shah Alam ni, kita pun cuba rendah. Kita pun duduk Shah Alam ni. Mujur kita reda. sampai. Tapi kepada mereka yang terjejas
terutamanya di Kementerian Heights, kepada keluarga yang gantung tidak bertali ni. Kita bersama mereka sedikit masa lagi. Sementara itu, apa kata kita berikan rakyat Malaysia inspirasi di pagi hari, Sofia? Ya, kita kata bersama dengan pasangan ini, saya kira betul-betul saya respect. Mereka lah yang mewujudkan satu peluang untuk anak-anak istimewa, untuk ibu tunggal untuk meneruskan semangat juang mereka. Kita terus bersama dengan Sunny Shailesh, pengasas Pusat Jagaan dan Latihan Insan Istimewa, dan juga Rajini Shailesh, pengasas juga bagi Pusat Latihan Insan Istimewa ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Good morning to the loving couple. Wow. Selamat pagi, Nas dan Sofia. Ya, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kita pada pagi ini, dan saya difahamkan IMC mewujudkan sebuah restoran dan anak-anak istimewa juga turut diberi latihan pekerjaan. Jadi saya nak bertanya straight into it ya. Apakah harapan buat anak-anak didik anda berdua? What is it that you hope to achieve? Rajini, over to you. Selamat pagi. Harapan kami adalah tak banyak, tak sikit. Okay, kita nak mendidik anak-anak OKU ini untuk berdikari. Okay. Dan kami sebagai insan biasa, okay, tidak boleh lakukan tanpa bantuan public outside there. Okay, jadi kami juga harapkan kalau kita dapat sebidang tanah, kita nak bawa anak-anak OKU di bawah jagaan kami seramai 80 orang, untuk melatih mereka untuk berdikari, menjana pendapatan diorang sendiri dan bermacam-macam lah. Baik, nak tanyakan kepada Encik Sunny juga ya. Kita difahamkan lebih 30 tahun membuat kebaikan ini, mewujudkan pelbagai orang kata platform peluang untuk mereka meneruskan kehidupan mereka dengan lebih baik. Adakah terdapat antara cabaran-cabaran yang anda berdua hadapi yang orang lain tak nampak, dan sehingga ke hari ini mungkin sedikit sebanyak memberikan kesan kepada anda berdua untuk meneruskan perjuangan ini? Encik Sunny. Yes, thank you Sofia. Cabaran tu sebenarnya hari-hari. Bagi kita matlamat dan objektif kami ialah nak memartabatkan hidup insan istimewa, dan kami cuba mengubah persepsi masyarakat dan juga pemimpin-pemimpin kerajaan kita bahawa OKU tidak memerlukan simpati, kan? Kita lebih kepada empathy lah, memahami apa keperluan yang boleh menambah nilai pada kehidupan seseorang OKU. Ya. Ya, jadi segala, walaupun kami dianggap dijemput untuk program Malaysia hari ini sebagai inspirasi keluarga Malaysia, tapi saya nak rakyat Malaysia tahu bahawa kami tak ke mana pun kalau tak ada sokongan daripada media. Yang paling utama saya kena sebut juga iaitu pihak TV3 lah, yang telah pernah menjunjung projek-projek kami yang kami pernah buat. Media selalu mengikut kami dan memberitahu bahawa ada insan kat luar tu yang bukan dikenali sebagai OKU saja, tetapi dia ada kelebihan. Satu contohnya, saya cuba memperkasakan hidup OKU dengan menggunakan bola sepak. Ragini pula dia menggunakan aktiviti akademik harian untuk menambah nilai. Jadi inilah kombinasi yang kita gunakan untuk memertabatkan kehidupan OKU di Malaysia. Kalau IMC memartabatkan anak-anak istimewa kita, kami pihak media memartabatkan anda semua yang tidak putus-putus ya membantu rakyat Malaysia, tak kira agama, tak kira bangsa, tak kira umur dan tak kira jantina. Itu yang kami sangat teruja dengan apa yang anda berdua lakukan. Jadi diberi peluang di sini, apakah mesej yang ingin Sunny dan juga Ragini sampaikan kepada masyarakat untuk memahami situasi golongan anak-anak istimewa di negara kita? Are we doing enough for the children, the special children of Malaysia? Okey, untuk saya, pada pendapat saya lah, kalau bagi peluang, saya nak beritahu semua ibu bapa di sana,
okey, sejurus kita dah tahu, kita dah kenal, kita ada anak OKU, jangan simpan di rumah. Okey, bagilah peluang untuk mereka dari awal lagi, okey, untuk diberi latihan dan juga okey, antar ke pusat-pusat latihan. Okey, jangan tunggu, jangan lengah. Okey, sebab bila dah berumur, okey, banyak perkara mereka akan belajar. Jadi bila mereka datang ke pusat-pusat kami rasa tertekan nak mendidik mereka sebab mereka dah belajar banyak tingkah laku yang tidak memuaskan. Jadi kalau ibu bapa boleh sedar yang anak-anak OKU ni boleh diberi latihan dan juga boleh jadi anak istimewa yang boleh berdikari, bagilah peluang tu. Ya, sebab kalau ada maksud dia, there's a reason why we are here. Okay, there's a reason why we are here, and I think parents kena sedarlah yang kalau diberi latihan secukupnya mereka boleh berdikari dan juga menjaga diri mereka bila kami semua tak ada. Wow. Intervensi awal sangat penting ya untuk membawa anak-anak istimewa ini kembali ke masyarakat. Saya rasa setiap ibu dan bapa kepada anak istimewa inginkan anak mereka kembali and contribute to society ya, menjadi insan yang berguna insya-Allah. And thank you so much. Terima kasih di atas usaha anda berdua. Dan kepada Encik Sani lah saya nak tanya, kepada ketua rumah tangga lah begitu. Gandingan suami isteri ni yang membangunkan sesuatu selama 20 tahun. Wow, ini suatu rahsia yang saya mesti cungkil. Apakah rahsia anda berdua mengekalkan kasih sayang suami isteri sekeluarga dalam memperjuangkan anak-anak istimewa? Senang saja. Yang pertama kena bertengkar selalu. Itu saya setuju. Okay, ini real talk ya, real talk. Real talk. Okay, bertengkar. Jadi orang kata, do you agree? Yes. Do I agree? Yes. It's an agreement. So sometimes, do you agree? No. Do I agree? No. It's also an agreement. Agree to disagree. Ya, begitu? So, sebab hidup kita ni macam 24 jam kami memikirkan program-program penambahbaikan untuk OKU. Sebab adik saya sendiri pun dia OKU kan. Jadi kita sebenarnya, saya rasa dua-dua pihak ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kan? Kami selalu meminjamkan telinga untuk mendengar nasihat ataupun rintihan orang kat luar tu. Jadi setiap kali kami berjumpa dengan sesiapa pun, kami sebenarnya mempelajari dan cuba memahami apa yang terbaik untuk masyarakat lah dan penduduk. Baik. Pelbagai cabaran dan rintangan sudah kami lalui. Kami akan tetap teruskan sebab saya rasa ini lebih kepada passion. Sesuatu yang tidak boleh, ilmu yang jarang, susah dapat dalam pendidikan sekarang ni. It has to be through lifetime experience, bawa budak OKU tinggal kat rumah kita, faham, and then jadi sahabat baik kepada ibu bapa, keluarga anak OKU. Jadi sesuatu yang amat bernilai lah, yang tak boleh kita dapat di sekolah lah. Ya. Semoga kisah cinta anda berkekalan sehingga akhir hayat. Compassion yang tidak boleh diletakkan nilai wang ringgit, kerana inilah orang kata faktor humanity di antara mereka berdua. Akhir sekali Puan Rajini, kita difahamkan ya, antara yang dibantu juga ibu-ibu tunggal. Kita sebagai ibu ni, kita memahami betapa susahnya orang kata membesarkan anak ini, orang kata berseorangan. Jadi apakah antara sokongan yang diberikan oleh IMC Training Center ini untuk menyantuni para ibu ini, Puan? Okey, senang saja bila saya ambil anak mereka untuk dilatih, ibu tunggal ini ataupun ayah tunggal ni boleh pergi bekerja, cari dana, rezeki untuk rumah mereka. Okey, selain daripada itu, kami juga memberi peluang pekerjaan, macam kita ada Freshmart, okey, okey, dan juga restoran. Okey, pekerja yang kendalikan tempat ni adalah ibu dan bapa tunggal. Okey. Jadi bila kita bukan saja bantu ibu dan bapa tunggal, bila kita ambil anak OKU ni di tangan kami,
ramai yang dapat peluang untuk menilai diri mereka sendiri dengan bekerja, dengan pergi sekolah, dengan damai. Jiran mereka juga akan rasa tenanglah bila kita bawa anak OKU ke tempat kami untuk buat latihan. Beginilah caranya kita melibatkan diri dalam membantu ibu tunggal dan bapa tunggal. Kadang-kadang ibu bapa tunggal ni bukan saja dapat bantuan seperti itu. Kami juga bagi peluang untuk menjaga anak OKU ini di asrama kami supaya boleh melibatkan meluangkan masa dengan anak-anak lain di rumah. Jadi pendidikan yang menyeluruh di sini ya, bukan saja latihan untuk anak-anak yang istimewa tapi juga untuk ibu dan bapa tunggal yang harus menjaga mereka dengan cara yang betul dan juga memikirkan kelangsungan hidup. Jadi terima kasih diucapkan kepada Ragini dan juga Sani Shailesh ya. Terima kasih, and jangan khawatir, sokongan pihak media sentiasa berada di pihak anda. We respect you dan terima kasih kerana semua kita membuka mata ramai lagi yang kita tak semestinya perlu ada begitu banyaklah untuk memberi semula kepada komuniti. Ditujukan oleh Sani dan juga Rajini tadi, mereka mempunyai inisiatif sangat baik, 20 tahun menjalankan satu inisiatif yang sangat murni. Dedikasi, itulah dipanggil dedikasi dan konsistensi. Jadi dari rakyat Malaysia, wakil dari rakyat Malaysia, terima kasih kepada Sani dan juga Ragini Shailesh ya di atas usaha anda. Teruskan usaha, tingkatkan usaha. Baiklah, kita pun dah rasa inspirasi di pagi hari membuat-buat dari dada ni. Kita nak berehat seketika lah. Betul. Sekembalinya kita akan banyak pengisian, antaranya apakah nasib bagi penduduk di Kemensah yang terkini, akan kita bawakan segalanya di Malaysia hari ini. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Nas dan Sofia menceriakan pagi anda. Hidupkan pagi ini dengan inspirasi. Dan kita susuli dengan laporan terkini dari Kemensah Heights ya. Betul tu Naz. Kita difahamkan lebih 14 buah rumah dengan 28 keluarga terjejas insiden tanah runtuh yang berlaku di Kemensah Heights. Dan tentunya keadaan seperti ini bila tempat duduk kita rasa tidak stabil, khususnya bagi tanah itu sendiri. Apakah perasaan mereka? Dan ini menimbulkan banyak persoalan daripada sudut bagaimana kita nak memperbaiki situasi itu, mengukuhkan tanahnya, dan sedikit sebanyak apakah sentimen perasaan penduduk pada ketika ini yang kita melihat cuaca yang agak berubah, mungkin memberikan sedikit orang kata ancaman bagi keselamatan mereka. Pihak MHI telah pun mewawancara pihak yang arif pada minggu lepas tentang kejadian tersebut ya. Dan keadaan struktur tanah dan juga pengubahsuaian rumah dikatakan menjadi punca utama. Selain keadaan cuaca yang tidak menentu, kita nampak hujan lebat sejak kebelakangan ini menjadi faktor utama dalam insiden tersebut. Jadi kita dengarkan pengusian dan pengalaman penduduk sekitar. Kita baru saja membuat tinjauan pada malam semalam dan juga pagi ini ya. Dan kita bawakan kepada anda suara penduduk-penduduk yang telah terkesan akibat insiden ini. Kita saksikan. Kawasan kejadian tanah runtuh yang berlaku pada 17 September 2021 yang lalu di Jalan Kemensah Heights, Ampang, dikatakan masih berisiko tinggi untuk didiami bagi sesetengah penduduk. Hasil tinjauan kru MHI pada hari Khamis lepas mendapati ramai dalam kalangan penduduk di kawasan perumahan ini masih mengambil langkah berjaga-jaga dan sentiasa memantau keadaan rumah dari masa ke semasa. Ini hari ke-10 kejadian selepas tanah runtuh berlaku di Kemensah Heights pada 17 September lalu. Dan saya, pihak media tidak dibenarkan untuk berada di kawasan dalam tempat runtuhan terbabit. Dan hasil tinjauan saya hari ini mendapati lebih seminggu tidak hujan. Dan ini sedikit sebanyak melancarkan kerja-kerja pembinaan. Dan terkini saya mendapati 24 keluarga yang melibatkan 18 buah rumah penduduk terjejas masih lagi berada di pusat pemindahan sementara. Namun walau bagaimanapun mereka dibenarkan untuk datang pada waktu tengah hari meninjau kawasan sekitar rumah mereka. Dan cerucuk besi juga telah dipasang untuk mengelakkan sebarang kejadian pergerakan tanah berlaku. Dan saya mendapati polis masih lagi berada di kawasan sekitar sini di hadapan ini sebelum memasuki tempat runtuhan
bagi mengelakkan pencerobohan berlaku. Nazmimi Aisyah Amran untuk MHI. Hasil tinjauan, kami berkesempatan untuk menemu bual beberapa orang penduduk yang rata-ratanya kediaman mereka terjejas teruk. Mereka berkongsi pengalaman dan menyuarakan hasrat untuk pembaikan kediaman dapat dilakukan dengan segera agar tidak lagi berlaku kejadian yang tidak diingini seperti ini. Saya minta mana-mana pihak yang terlibatlah. Kita pastikan kalau tak dapat diorang balik, bagi dia homestay. Bagi dia selesa. Pasal ni orang yang ada penduduk ni bukan usia muda, yang tua-tua pun ada. Rentihan pengurusi penduduk saya memang kita susah bos. Hari-hari kita tengok. Menyewa homestay dah 10 hari, bayar sendiri. Satu malam 200.5. Itu terpaksa buat keluar saya duit saya sendiri sebab apa? Memanglah dewan di apa ni tu tempat kan, cuma macam tuannya ketua persatuan penduduk apa tu bagi tahu tak ada sesuai dewan dengan keadaan sekarang ni COVID. Macam saya pula, anak saya pun duduk dengan apa ni tu saya. Ni saya ada apa tu baby cucu, ada dua orang. Memang tak ada sesuai lah kalau kita duduk dekat dewan. Kalau disebabkan bukan COVID tu, mungkin kita boleh lagi duduk. Itu macam apa tu jiran saya ada yang warga emas, OKU, semua apa tu terkesan lah. Terpaksa menumpang rumah anak-anak. Kalau yang ke masa yang sekejap okeylah. Kalau macam yang ke masa lama tu memang masalah lah kan. Jadi kita harapkan jangan sampai hanya 1 bulan lah kita boleh masuk balik rumah kita. Saya sangat-sangatlah menghargai jasa menteri-menteri yang berkenaan, iaitu Datuk Seri Azmin, Datuk Seri Tuan Ibrahim dan juga Datuk Seri Taqiyuddin, kerana telah mendatang sini melawat kawasan ni dan juga telah meluluskan peruntukan untuk membuat pembaik pulihan sungai dan juga sheet piling untuk menstabilkan kesemua rumah-rumah di sini. We definitely must also thank our PM, Datuk Seri Ismail Sabri, for immediately approving the peruntukan 1 juta and commencing with the works immediately. This is a very, very good job. But most importantly, kerja-kerja penstabilan slope tu, cerun tu dan juga pembaik pulihan sungai tu haruslah dibuat sehingga ke atas rumah-rumah banglo yang terjejas ataupun yang terlibat, sebab kita tak nak kejadian ni berlaku lagi. So tak mencukupilah bagi saya sekadar membuat penstabilan di bawah tu, tetapi kita harus juga menjalankan penstabilan sehingga ke atas rumah tu supaya kawasan ni menjadi sesuailah untuk penduduk-penduduk menjalankan hidup seperti normal. Sekiranya ada pembaikan yang perlu dilakukan untuk menstabilkan tanah ataupun struktur tu, patutlah tiada halanganlah langsung untuk kita membuat benda tu, sebab ini adalah untuk keselamatan rumah dan juga kesemua penduduk-penduduk di kawasan ni. Buat masa sekarang ni saya stay di apartmen kawan saya. So Encik akan datang tengah hari untuk tengok keadaan sekeliling? Hari-harilah saya akan datang memantau keadaan di sini. Kerja-kerja pembaikan yang dijalankan sekarang ni, sheet piling tu adalah sesuatu yang amat baik sebab ni akan menstabilkan kawasan sungai dan juga kawasan kejadian tu supaya tanah tu tidak akan menggelongsor lagi. Sebab kalau dengan datangnya hujan pada musim hujan sekarang ni, dengan datangnya hujan lebih banyak air, maka tanah tu mungkin akan bergerak dengan lebih pantas. So, we should not allow that to happen, right? I mean, we need to protect the residents around the area, especially mereka yang rumah-rumah di seberang sungai. So, this is very important. Kami turut dimaklumkan bahawa kerja-kerja pembinaan ini dilakukan secepat mungkin, namun bergantung kepada faktor cuaca dan tenaga kerja. Semoga usaha yang berterusan daripada pelbagai pihak termasuk kerajaan dan pihak berkuasa akan dapat membantu penduduk sekitar kembali semula ke kediaman mereka. Ya,
Kerja-kerja penstabilan itu sangat-sangat penting. Kita difahamkan kawasan Kemensa Heights ni adalah kawasan yang sudah sedia ada lama. Jadi orang kata bila terjadi bencana seperti ini, orang kata susah untuk dijangka di manakah kawasan-kawasan ataupun radius yang akan betul-betul tergerak tanah di bawahnya. Jadi kita harapkan yang terbaik dan kesemua pihak berkuasa tempatan mengambil langkah untuk secure, menjaga keselamatan masyarakat di sana. Jadi apa yang kita nampak di sini peruntukan RM1 juta untuk kerja-kerja pembaikan cucuk besi yang diletak sebagai support atau pengadang. InsyaAllah cukuplah. Tapi apa yang saya risau setakat ini, ada keluarga yang masih tidak mahu berpindah, sangat berani apabila kita nampak kerosakan yang telah berlaku di sana. Dan juga saya ingin bertanya bagaimana dengan keluarga yang telah pun berpindah dan berada di pusat sementara. Berapa lama mereka harus bergantung tidak bertali? Ini semua kita akan terus pantau dan kita bawa yang terkini di Malaysia hari ini. Betul, nilai sentimental versus orang kata keselamatan jiwa ataupun masyarakat kita di sana, itu menjadi persoalan yang sangat besar. Tak apa Sofia, kita tenangkan fikiran seketika. Adakah Sofia rasa lapar sikit? Sikit. Ada sikit lapar tak? Pagi ni telah sentiasa lapar. Breakfast the most important meal of the day. Tapi kalau tak sempat makan tu, kadang-kadang saya ada simpan stash kurma. Kurma ni mengenyangkan. Senang je capai zam-zam 2-3. Tamar is the best. Berkhasiat pula tu. Itulah dia. Jadi bercerita tentang Tamar, kita bersama-sama dengan pengarah urusan Al-Hijaz Universal Sendirian Berhad pada Tuan Haji Muhammad Mursyid bin Abu Hassan. Ada tawaran istimewa. Jadi apa kata kita war-warkan di Malaysia hari ini. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Nais? Khabar baik, alhamdulillah. Di pagi Isnin yang ceria ini, Al-Hijaz Universal Sendirian Berhad merupakan pengimport dan juga pembekal kurma Ajwa Aliyah dari Tanah Haram Mekah. Jadi sebenarnya slot MHI kali ini, apakah tawaran istimewa untuk para penonton kita? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Malaysia hari ini, alhamdulillah sempena promosi hari gaji. Sebenarnya kami di Al-Hijaz Universal adalah pengimport kurma Ajwa, Ambar, Mabrum, Safawi, Sukari dan bermacam-macam lagi. Tapi untuk kesempatan promosi hari gaji hari ini, tuan-tuan dan puan boleh ambil nombor telefon di bawah, dapatkan promosi belian secara runcit. Beli 1 kg kurma Ajwa, dapat 4 Mabrum, dapat 4 kurma Ambar. Beli 1 kg, 1 kotak karton susu kurma, dapat pati kurma Ajwa. Beli 3 coklat Halis, dapat 2 coklat Halis. Dan paling penting tuan-tuan puan nak dapatkan kurma Ajwa bernilai RM55 sahaja. Beli 5 kg kurma Ajwa Aliyah dan dapatkan dengan harga yang sangat-sangat cantik 5 kg tuan-tuan puan. Snap nombor telefon di kaca TV untuk terus tuan-tuan puan berhubung, insya-Allah taala. Itu dia. Jangan lupa untuk snap gambar tu cepat-cepat. Kalau sempat scan QR code tu tadi, silalah scan. Itulah dia antara promosi-promosi yang ditawarkan. Jadi jangan lupa, terutamanya 200 gram coklat Halis Dragi Almond Mix tu. Import daripada Turki. Inilah, ambil peluang anda untuk enjoy this package ya. Jadi kata-kata penutup daripada Tuan Haji kita, silakan. Ya, tuan-tuan puan, sempena sekarang ni promosi hari gaji, dapatkan. Kalau nak dapatkan kurma Ajwa Aliyah RM35 saja untuk secara borong, boleh dapatkan dengan pembelian 200 kg. Tapi paling penting adalah snap, scan dan simpan nombor telefon tertera, terus hubungi kita. Snap saja tuan-tuan puan akan masuk di form belian, boleh dapatkan dan bermacam-macam lagi, insya-Allah taala. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Haji, terima kasih. Dan diperingatkan tawaran ini hanya dibuka selama 3 hari ya, dari 26 hingga 28 September. Assalamualaikum Tuan Haji. Terus ceria bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, itulah dia satu tawaran istimewa buat anda para penonton. Kita berehat seketika, kita kembali bersama dengan Sofia yang sedang gigih terus baca notanya. Menelaah. Inilah yang saya suka orang muda. Baiklah, orang muda terus telaah. Kita jumpa selepas ini. Menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini bersama saya Sofia Nur Salihatun dan juga Nazruddin Rahman. Dan kalau anda ingin menjaga kecantikan kulit anda dari dalam, inilah segmennya untuk anda. Kita akan berbincang berkenaan jus sedunia Enerlife Pearl White Extra Glow dan juga Pearl White Pine Tox Fiber bersama dengan tetamu saya Nur Atirah Samsudin, pegawai pemasaran jamu jelita @jamujelita.official. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Sofia, apa khabar? Sihat di situ juga ya? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, mungkin nak kongsikan kita, bawakan kita satu pemahaman berkenaan jamu jelita. Apa yang boleh dikongsikan? Okey, terima kasih Sofia. Assalamualaikum buat semua penonton Malaysia hari ini. Selamat sejahtera dan selamat pagi atau ucapkan. Sofia, hari ini buat pertama kali ni ya, Jamu Jelita join program Malaysia hari ini dan kita nak kongsikan tentang kehebatan produk dari Jamu Jelita. Bukan apa ya Sofia, kalau kita tengok isu semasa sekarang kes COVID memang amat membimbangkan dan anda percaya sebagai langkah awal kita semua dah praktikkan. Kita memang jaga jarak, kita pakai mask, kita keluar hanya bila perlu dan juga vaksin pun dah ambil ya Sofia untuk pastikan kita terlindung dari wabak penyakit. Tetapi sebenarnya ada part yang kadang-kadang kita terlepas pandang iaitu penjagaan kesihatan. Penting sebenarnya kita jaga kesihatan supaya kita mempunyai sistem imunisasi yang sangat kuat untuk tubuh badan kita dan kita boleh terpelihara daripada masalah-masalah kesihatan yang mengganggu kesihatan kita. Jadi justru itu hari ini Jamu kita bawakan jus sedunia anilas yang mana produk ini merupakan produk yang dah lama di bawah Jamu kita hampir 10 tahun yang mana produk ini diformulasi oleh pakar nutrisi dan pakar pemakanan bertauliah dan merupakan jus kesihatan yang lengkap dengan 50 buah dan herba untuk membantu meningkatkan tahap dan mutu kesihatan kita Sofia. Wow. Okay, sebenarnya ramai yang tak tahu bahawa produk jus sedunia anilas ni boleh diamalkan oleh golongan berusia seperti yang kita tengok di kaca TV. Golongan mak-mak kita pun boleh amalkan sebab kebanyakan mak-mak ayah kita ni ada masalah seperti tengah-tengah badan, cepat letih, berdiri lama, tak larat, kadang-kadang tu solat pun perlu berkerusi. Setiap minggu kena dapatkan cek rawatan kesihatan. Jadi sebab tu kita nak bantu semua dekat luar ada kesihatan yang lebih baik. Kita formulasikan jus sedunia anilas ni dengan 50 buah dan herba. Dalam ini lengkap dengan buah-buahan dan herba dan salah satu buah yang kita pilih adalah buah mulberry. Dan kenapa kita pilih mulberry? Sebab mulberry merupakan buah yang tinggi kadar antioksidan dia iaitu sebanyak 820 mengikut bacaan ORAC iaitu oxygen radical capacity yang mempunyai banyak kebaikan untuk memberikan tahap antioksidan yang tinggi dalam badan kita. Kebanyakan orang tak tahu kenapa antioksidan ini sangat penting sebab antioksidan bantu menetralkan radikal bebas di sekeliling kita yang mana itu boleh menyebabkan kita mudah jatuh sakit dan sebagainya. Okey, jadi itu adalah salah satu bahan dalam 50 buah yang terdapat dan 50 buah dan herba yang terdapat dalam jus sedunia anilas. Mana dalam ini juga tadi saya sebut ada mulberry, ada 49 bahan lagi. Kita ada juga herba dari misai kucing. Yang kalau nak tahu sebenarnya Sofia, misai kucing ni mempunyai banyak kebaikan untuk kesihatan kita kerana bermanfaat dalam membuang dan mencuci darah dan juga mempunyai kebaikan. Mana kajian mengesahkan bahawa misai kucing bantu untuk mengurangkan kadar kolesterol, bantu melegakan ketegangan tubuh dan menurunkan tekanan darah. Jadi bayangkan ada 50 buah dan herba dan Atta baru sebut 2 kebaikan dia yang mempunyai banyak kebaikan untuk taraf kesihatan kita. Jadi yang mana dekat luar tu sedang mencari jus kesihatan untuk seisi keluarga. Lagi-lagi untuk mak ayah kita Atta memang sarankan untuk dapatkan jus sedunia anilas ni sebab produk ni dah 10 tahun di pasaran. Memang banyak yang beli pasti repeat order dan produk yang diyakini pengguna dan paling penting produk ini selamat penggunaannya kerana telah diformulasi oleh pakar nutrisi dan pakar pemakanan bertauliah. Dan bukan itu sahaja Sofia, produk jus sedunia anilas ni merupakan produk berpemaklum balas yang sangat baik di kalangan pengguna kita. Alhamdulillah rata yang amalkan memang cakap kesihatan bertambah baik, tubuh pun menjadi semakin sihat dan bertenaga. Jadi yang mana belum cuba, anda nak cuba produk jus sedunia anilas memang Atta sarankan. Nak harga lebih murah kami sarankan beli di website kami Sofia. Okey. Mungkin akhir kata ni kita nak tahulah mungkin banyak manfaat buah dan juga herba digunakan. Apa yang membuatkan produk ini berbeza dengan produk lain yang ada di pasaran, Atira? Okey. Seperti yang sedia maklum bahawa semua orang yang mengamalkan produk jus sedunia anilas ataupun dah mengamalkan produk jamu jelita, kita merupakan salah satu produk bumi putra yang mengeluarkan produk berkualiti dengan harga mampu milik. Kita bukan sahaja mengeluarkan jus kesihatan, seperti produk depan kita ni Pewatt Extra Glow. Sebenarnya produk Pewatt Extra Glow ni tadi kita jaga kesihatan, ini adalah produk untuk kulit kita ya Sofia, sebab kebanyakan orang dekat luar tu memang nak ada kulit yang cantik, nak ada kulit yang glowing, tetapi ada je yang kulit dah putih semua tapi masih kulit tak glowing sebab kulit kita kekurangan air. Kulit kita tak mempunyai kelembapan secukupnya, jadi sebab tu kulit tidak glowing. Pewatt Extra Glow merupakan produk yang kita formulasikan menggunakan bahan-bahan seperti yang tertera kaca TV dan salah satu bahan utama yang kita formulasikan adalah dengan menggunakan ekstrak daripada rumpai laut. Rumpai laut ni sebenarnya menurut kajian merupakan bahan yang mempunyai agen hidrasi yang sangat tinggi yang akan bantu bekalkan kelembapan sehingga ke dalam lapisan epidermis kulit. Dan yang specialnya tentang Pewatt Extra Glow ni, ini adalah produk yang kita tidak perlu bancuh. Produk ini ready to drink, kalau nak minum just goncang pack dia, buka tutup, lepas tu terus minum. Dan produk ni mempunyai banyak kebaikan untuk bantu anda dapatkan kulit yang lebih glowing, kulit yang lebih sihat, supaya tak ada lagi masalah kulit kusam, kulit yang kering dan sebagainya. Dan yang paling penting, produk ini sebenarnya menjadi permintaan tinggi sebab
kebanyakan orang memang tak ada masa nak bancuh-bancuh dan sebagainya. Produk ni ready to drink, boleh bawa pergi mana-mana dan rasa pun sedap, rasa jelly yang sangat sedap. Jadi lelaki dan perempuan pun boleh amalkan kalau anda nak ada kulit yang cantik. Baik. Dan nak ada badan menawan pula, boleh cuba kita punya Pine Salt Fiber Sofia, produk terakhir buat hari ini. Yang mana berat 70 kilo ke atas, saya sarankan minum 2 kali sehari. Berat 70 kilo ke bawah, minum sehari sekali. Minum sebelum makan, bantu mengenyangkan. Selepas makan, bantu melawaskan. Kebanyakan orang yang suka makan tapi takut berat badan bertambah ataupun banyak makan tapi ada masalah sistem perlawasan yang tak lancar. Makan macam-macam tersimpan dalam perut. Jadi White Pine Salt Fiber merupakan produk pilihan yang terbaik untuk anda amalkan untuk bantu anda ada mempunyai sistem pencernaan yang lebih sihat, yang lebih baik supaya tidak ada hari yang anda tidak lawas. Jadi buat anda secara ringkasnya nak dapatkan produk dari Jamu Jelita, anda nak adakan kesihatan yang lebih baik untuk orang kata apa, bantu meningkatkan mutu tahap dan taraf kesihatan, boleh dapatkan jus Sedona Life dan seterusnya nak ada kulit yang cantik, boleh dapatkan White Extra Glow dan nak ada badan yang menawan, dapatkan White Pine Salt Fiber dan dapatkan di kedai jamu ataupun belian secara online di www.jombai.my dan kami sarankan anda beli secara online sebab duit itu akan kita masukkan ke tabung COVID-19 sempena Jamu Jelita Prihatin. Sambil anda membeli di Jombai sambil beramal sebab kita akan bantu golongan yang memerlukan dan terkesan sepanjang pandemik ini. Terima kasih Sofia. Alhamdulillah, memang mantap sekali boleh jaga penjagaan muka, kulit, dalaman dan juga melangsingkan badan. Ucapkan terima kasih kepada Tirakan Sudi meluangkan masa dan juga memberikan kita gambaran bagaimana ini boleh memberikan kita manfaat yang terbaik menggunakan ataupun konsum Jamu Jelita. Terima kasih diucapkan kepada Atira Syamsuddin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita @jamujelita.official. Terima kasih. Okey, Nas dah bersedia ke nak cantik dari dalam? Saya pun tak tahu. Saya pun tengah tengok kulit saya ni kan. Saya langsing dah cukup langsing. Dah langsing dah. Tapi kulit ni rasa kusam, tak bermaya begitu. Saya nak tanya rahsia Sofia Nur Solihah kita kat sini. Jadi ada berita baik ya untuk anda di luar sana yang mengikuti anugerah bintang popular Berita Harian kembali lagi. Macam advertisement begitu kan. Dengan norma baru kita, penuh berprestij dan undilah artis kegemaran anda di www.abpbh.com.my dan undian telah dibuka sekarang 3 hari bulan Oktober, anugerah popular Berita Harian 34. Jadi undilah sekarang, penentu segalanya. Kita ada satu kategori baru, tak salah saya Sofia ya. Kategori baru ini dinamakan kategori pengacara awesome dan saya sarankan Sofia Nur Solihah dicalonkan untuk kategori ini untuk mewakili Malaysia hari ini. Saya undi sekarang. Jangan main-main. Kategori baru kita pengacara awesome Sofia Nur Solihah. Alamak jangan macam tu bang. Apa pun kita berdoakan terbaik untuk kesemua finalis dan pencalonan ini. Semoga ini memberikan mereka satu suntikan semangat. Anda di rumah, pengundian anda penentu segalanya. Okey, kita akan berehat seketika. Sekembalinya. Sementara tu Sofia punya muka dah ada makeup padam sikit. Okey, sabar. Cool down. Kita kembali selepas ini. Pengacara awesome. Naz dan Sofia bidadari kita hari ini menghidupkan pagi anda. Hey, kenapa? Kenapa? Malu ke? Saya segan. Oh, segan. Aduh, Sofia, mana ada segan. Mana ada segan pengacara awesome kita di sini. Jadi kita wawarkan apa yang sedang hot di media sosial dan ceria-ceria untuk rakyat Malaysia. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia kita bakal mengumumkan rancangan Malaysia ke-12 pada pukul 11 pagi ini. Dan dijangkakan apakah agenda Malaysia buat 5 tahun yang akan datang. Pendigitalan menjadi tumpuan utama buat saya lah. Kalau saya ada wishlist begitu, kita harus utarakan atau kita tengahkan apakah rancangan pendigitalan untuk Malaysia untuk menganjakkan diri menjadi negara pendapatan tinggi dalam masa 5 tahun. Dan apa yang kita kena tumpukan perhatian adalah revolusi industri 4.0 yang telah dimangkinkan oleh wabak COVID-19. Macam mana gaya hidup kita akan berubah, macam mana kita melakukan bisnes, macam mana kita berinteraksi dengan satu sama lain, semuanya bakal berubah, Sofia. Betul, bukan lagi kita melihat projek yang berskala mega tetapi projek yang berpaksikan rakyat. Itu yang paling penting sekali. Dan bukan itu saja, Jumaat lepas telah pun diumumkan dan dilancarkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri rumah
Ikram Keluarga Malaysia menggunakan kemudahan projek perumahan rakyat PPR yang sedia ada, dan inilah penyediaan kediaman khusus bagi rakyat yang terkesan kehilangan tempat berteduh kesan pandemik COVID-19 akibat faktor yang pelbagai, kehilangan pekerjaan, kekurangan pendapatan dan kehilangan begitu banyak sumber pendapatan untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Jadi ini adalah inisiatif kerajaan Rumah Ikram Keluarga Malaysia supaya rakyat kita ni masih ada orang kata atap untuk Tempat berteduh. Ya. Jadi itulah dia pengumuman daripada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan yang merangkumi 8 PPR di 5 negeri. Itulah dia inisiatif untuk rakyat Malaysia yang telah hilang tempat berteduh. Baiklah, seterusnya keputusan rentas negeri. Saya pasti ramai di luar sana bila excited dah kawan kat sini. Jadi pengumuman daripada Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menyatakan bahawa Malaysia bersedia untuk rentas negeri dalam masa 3 minggu lagi. Sasaran kita 90% rakyat dewasa Malaysia divaksinasikan. Itulah syarat utama. InsyaAllah. Setakat semalam kita telah pun capai 83.1% vaksinasi lengkap di kalangan dewasa. Jadi tak lama lagi kita harapkan yang terbaik dan semoga kita semua pandai, bijak dan disiplin menjaga SOP bila orang kata rentas negeri ini telah pun dibenarkan. Norma baru kita. Betul. Dan akhir sekali kita difahamkannya Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah pun berucap pada sesi ke-76 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York pada Sabtu lalu. Dan ucapan itu bertemakan, ada juga perkataan keluarga itu dunia adalah keluarga ataupun the world is family. Ini adalah inisiatif Malaysia untuk bekerjasama dengan keluarga dunia untuk mengatasi dan pulih daripada penangan pandemik COVID-19. Antara topik-topik yang dibahaskan adalah pendigitalan seluruh dunia, perubahan iklim dan matlamat pembangunan mampan atau Sustainable Development Goals. Inilah dia bagaimana keluarga Malaysia dapat menggambling tenaga bersama keluarga dunia untuk membawa kita ke dunia normal yang baharu. Betul. So tentunya setiap negara pun terkesan, jadi aim kita ataupun pencapaian kita adalah berdasarkan cabaran ketidaksamaan, ketidakstabilan politik dan takbir urus global. Jadi ini memerlukan inisiatif kita semua sebagai rakyat juga untuk terus menyokong inisiatif kerajaan yang orang kata akan selari dan sejajar dengan misi kita sebagai keluarga dunia. Tepat sekali, dan juga sejajar dengan rancangan Malaysia yang ke-12. Jadi doakan untuk negara Malaysia, insya-Allah. Dan itu sajalah updates kita atau yang terkini dari daripada meja medsos. Tepat sekali. Jadi apa kata kita nak bertanya kepada Sofia juga, apakah rahsia kelancingan badan anda? Kalau kita tengok dekat media sosial, Sofia ni gagah perkasa orang dia. Rajin berjogging, rajin bersenam, make up dia dan sebagainya. Tapi kalau untuk saya yang ada banyak anak dan tak ada masa untuk bersenam dan sebagainya, mungkin ada solusi untuk saya. Sofia, macam mana? Saya rasa awak kena guna apa yang ada di rumah. Sama ada angkat anak awak dijadikan dumbbell ataupun tuala pun boleh digunakan. Tuala untuk bersenam Pernah terbayang tak? Awak boleh bayangkan? Tuala? Macam mana? Dia tuala kecil untuk muka tu ke? Tuala yang besar untuk kita rusuk badan? Ikut kreativiti awak lah. Itu kreativiti. Apa yang boleh capai? Baiklah. Anak ramai kan? Macam tu ya? Capaikan dengan saja. Anak digendong, dengan tuala di tangan, kita saksikan kreativitinya. Saksikan. Jom. Bersenam adalah amalan yang sangat penting dan digalakkan dalam menjalani kehidupan yang sihat. Badan manusia sebenarnya memang dicipta untuk menjadi aktif. Namun, berdasarkan kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia pada 2019, hanya 62.5% sahaja rakyat Malaysia yang terlibat dengan aktiviti sukan dan kecergasan. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka. Ini adalah antara rutin harian yang biasanya kita lakukan hampir setiap hari. Tapi, tak ramai antara kita yang sempat untuk selitkan walau hanya sedikit masa untuk melakukan senaman. Jadi, hari ini secara virtual, saya akan bawakan anda seorang tetamu istimewa untuk berkongsi dengan kita satu senaman mudah hanya dengan menggunakan tuala saja. Nak tahu bagaimana? Jom. Hai, saya Kak Ra. Saya nak menunjukkan senaman yang boleh dilakukan di rumah dan menggunakan kain tuala. Pergerakan yang pertama, luruskan tangan, straight, pegang tuala kemas-kemas, up, naik ke atas tangan dan turun.
Pegang kain tuala kemas-kemas, pastikan tangan anda tegak, lurus. Angkat ke atas dan turunkan. Pastikan masa ketika ini perut anda kena kunci. Engage you punya core, okey? Ini kita fokus kepada lengan kita. Nanti lengan kita bertambah cantik. Pergerakan kedua, kita akan buat squat sambil memegang kain tuala. So, you all boleh ada kerusi sebagai penyokong squat. Tangan tegak ke atas dan kita squat. Bangku sebagai penyokong kita. Pastikan tangan anda tegak ke atas dan perut sentiasa kunci. Tuala ni membantu supaya lengan kita lebih lurus. So, bila lengan kita lurus, pergerakan kita lebih teratur. Pergerakan yang ketiga, kita akan buat Russian twist sambil memegang tuala. Kedudukan anda seperti begini, pegang tuala paras bahu, pastikan tangan lurus dan kita ke kiri dan ke kanan seperti anda mendayung. Senaman ini sangat fokus kepada otot di bahagian perut. Jom kita lakukan setiap hari sekurang-kurangnya 8 kali ataupun 10 kali. Begini ya. Okey, Abang Nas. Ya saya. Kuncinya kena kunci perut tu. Itulah dia. Saya tengah nafas. terkesima dengan frasa ini. Kuncikan perut anda. Aku dah macam pegang tuala tu. Kunci perut kita. Itulah rahsia Sofia sebenarnya. Okey, kita bawakan juga antara yang akan diusulkan di aturan urusan mesyuarat Dewan Rakyat bagi hari ini. Kita difahamkan ya, antara yang akan diusulkan adalah daripada meminta Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri untuk menyatakan rancangan strategik kementerian untuk terus menjadikan Malaysia negara mesra pelabur pasca COVID-19 untuk menarik lagi pelaburan daripada syarikat-syarikat gegasi antarabangsa. Tepat sekali. Antara tumpuan yang akan diberikan adalah FDI ataupun Foreign Direct Investment. Bagaimana Malaysia akan menarik orang kata investor-investor daripada seluruh dunia untuk kembali bertumpu di Southeast Asia dan Malaysia akan menjadi hub utama. InsyaAllah itulah di matlamat yang harus dibincangkan. Kita berbalik kepada RMK 12 juga ya, untuk memastikan kita bergabung sebagai keluarga dunia. Dan juga antara yang akan dibawakan adalah perancangan daripada aspek kebajikan, khususnya perumahan mampu milik kepada anggota tentera yang bersara berpencen atau tidak. Kita melihat mereka yang kata mungkin satu masa dulu adalah frontliner kita, bagaimana kebajikan mereka dijaga oleh pihak kerajaan sendiri. Jadi apa yang kita nampak yang bakal didiskusi di Parlimen adalah strategi-strategi yang merangkumi industri-industri atau kementerian-kementerian yang berbeza, tapi semuanya harus diselaraskan dan Parlimen harus menggambling tenaga wakil-wakil rakyat kita untuk menjayakan rancangan Malaysia yang ke-12. Jadi kepada anda rakyat Malaysia, jangan lupa untuk menonton pada pukul 11 pagi ini ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia akan membawakan rancangan kita 5 tahun yang akan datang. Bagaimanakah kita akan mengorak langkah untuk mencapai matlamat kita sebagai sebuah negara yang maju dan mampu berpendapatan tinggi. Betul, dan tetap berpaksikan rakyat, kerana kita sedia maklum ya, rakyat kita juga antara penggerak utama ekonomi negara dalam negara kita sendiri. Okey, terima kasih Sofia kerana sudi bersiaran bersama kita. Tapi kita ni selalu tak dapat artis lah. Dapat artis? Selalu bila saya tengok Hanif, sebab awak lah artisnya. Tidak bukan. Jangan biar saya buka langkah di sini. Sabar. Jadi pada keesokan harinya kita akan bersama-sama dengan Fauzia Latif, Kak G kita. Dah lama dah kita tak naklah nyanyi, producer dah nyanyi. Yang di Tasik Madu tu saya nak nyanyi, tapi saya takut tiba-tiba kaca TV anda tiba-tiba retak begitu. Kan? Jangan. Jadi kita jumpa esok bersama-sama dengan pengisian kita dan kita akhiri rancangan kita dengan suatu kisah Mac Claté. Mac Claté ni dia ada satu yang istimewa. Dari tua, muda sampai ke tua, apa yang dia makan saya tak tahu, tapi kekuatan dia lain macam. Ya, nenek naik bukit hiking. Kalah anak muda. Kalah cucu dia macam tu. Apakah rahsia dia? Okey, terima kasih semua bersama kita. Saya Sofia bersama dengan Naz Rahman. Kita jumpa anda esok di Malaysia hari ini. Hidupkan pagi anda. Assalamualaikum. Fantastic reaction.
fantastic.